Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Boleh dengar? Ya auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebook masuk tak masuk? Facebook masuk. TikTok masuk? Okey, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah SWT. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah SWT. Semoga kita semua mendapat kasih sayang Allah. Wah, tu mahal tu tuan-tuan, kasih sayang Allah. Jangan nasihatkan. Yap. Okey. Semoga kita semua mendapat kasih sayang Allah. Dan dalam saat kita nak cari kasih sayang manusia, ramai orang terlepas pandang. Kasih sayang Allah paling utama. Sebarkan kasih sayang Allah. Sebarkan kasih sayang, insya-Allah kita dapat kasih sayang Allah SWT. Hidup ni perlukan kasih sayang. Hidup ini perlu sebarkan kasih sayang. Seorang ayah kena sayang keluarga. Seorang suami kena sayang keluarga. Seorang ibu kena ada perasaan sayang pada keluarga. Allahu Akbar. Kehidupan yang dibangunkan dengan kasih sayang, insya-Allah akan menang. Kehidupan yang berteraskan kasih sayang, insya-Allah akan dapat kesenangan dunia akhirat. Allahu Akbar. Kita ni banyak fokus kepada impian hidup. Kalau kita banyak fokus pada impian hidup, kita gunakan sepenuh energi kita untuk dapat impian hidup kita. Di situlah selalunya kita akan langgar banyak perkara. Impian kita nak beli rumah, impian kita nak beli kereta besar, impian kita begini. Kan? Subhanallah. Itu yang banyak orang sanggup lakukan apa saja. Kerja sampai tengah malam, kerja sampai dua shift. Allahu Akbar. Kerja sampai overtime. Subhanallah. Kehidupan kita ni tuan-tuan, di saat kita perlukan sebuah kehidupan yang kita rasa yang boleh jamin hidup kita lah, kita terlepas pandang. Yang jamin hidup kita ni bukan duit. Yang jamin hidup kita ni bukan kerja yang kita buat. Yang jamin hidup kita ni Allah SWT. Ramai orang sanggup kerja sampai lewat malam tapi tak pernah buat kerja akhirat, atau tinggalkan kerja akhirat. Mereka buat kerja 2 shift sebab nak bayar hutang sana hutang sini. Ada orang jumpa saya, dia kata, Pak Riz, kan saya pun susah, merasa bukan senang. Dan kita pun berpapulas, struggle. Tapi kalau kita tahu kita susah, kita cari yang maha senang, yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha hebat, Allah SWT. Engkau gandakan kerja engkau tapi engkau tinggalkan Allah, engkau tak akan menang. Percayalah. Engkau gandakan waktu kerja engkau tapi engkau lupa nak gandakan amalan engkau, engkau pasti kecundang. Engkau penat, lelah. Dunia ni makin kau kerja, makin jauh ditinggalkan kau. Sebab ini game. Ini game yang mana manusia akan terpedaya, terperangkap, tertarik, dan akhirnya pasti terananya. Bila balik nanti bawa kau perasan, engkau sebenarnya menzalimi diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Engkau sedang menzalimi diri engkau sendiri. Ada kan orang sanggup ikat perut? Dengar tak? Ada orang sanggup ikat perut tuan-tuan semata-mata nak beli motor besar. Itu zaman saya dulu belajar, kemudian keluar universiti, ada impian nak beli ni kan. Kita sanggup ikat perut tuan-tuan. Kan dia bergema tak boleh lah. Satu-satu dulu. Tak payah. Tak payah. Kau ada siapa nak buat? Yang itu lah. Kan dia itu kita pakai pun bergema. Dia macam kau ada double. Ni betul lah. Ni betul TikTok ni. Jangan salah. Ni Syam. Kan? Kita kerja berempah pulas sebab kita rasa dengan kerja berempah pulas tu dapat selamatkan keluarga kita. Nak kerja berempah pulas mana pun, jangan sampai kita tak berempah pulas untuk akhirat kita. Kita gandakan masa untuk bekerja tapi tak pernah gandakan masa untuk amal kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita percaya bahawa kalau aku kerja kuat, hidup aku terjamin. Salah ni. Tak betul.
Sekuat mana pun kamu kerja, kalau Allah tak izinkan, kamu tak akan menang. Bayangkan nelayan. Nelayan ni kerja, dia pukul 3 pagi, dia keluar ke laut. Kita 3 pagi tengah peluk bini. Penori getah, pukul 3.30, pukul 4 pagi, dah ada kat kebun getah, kat ladang getah. Kan? Nak toreh pokok-pokok getah untuk dapat susu getah. Allahu Akbar. Kita pukul 3-4 pagi tengah bermimpi, diulirkan mimpi. Mereka kerja keras, tuan-tuan. Subhanallah. Tapi kalau kita tinggalkan Allah, dengan kerja kuat tadi, kita tinggalkan yang maha kuat, kita tak dapat apa-apa. Jauh sekali untuk bahagia. Jauh sekali untuk tenang. Ramai orang terperangkap, berjaya, kaya. Tapi jiwa dia tak akan tenang. Percayalah. Kamu tengok rumah orang besar. Tapi kalau dia tak bawa yang maha besar, hidupnya pasti sepi. Hidupnya pasti kosong. Tak ada apa-apa. Lebih baik kita duduk kat rumah awam. Orang zaman saya dulu rumah awam kan. Baik kita duduk rumah setinggan. Dulu ada rumah setinggan kan. Baik kita duduk rumah quarters. Kita tinggal flat. Tapi ada Allah buat kita bahagia. Jangan kita ingat apalah rumah flat. Apalah rumah kecil. Rumah dia kecil tapi dia besarkan Allah. Allah maha besar. Dia ada masa untuk Allah. Itu lebih baik. Tapi kalau kamu tinggal rumah besar, pada waktu yang sama, kamu kenal yang maha besar, itu lagi bagus. Itu terbaik. Subhanallah. Nampak tak? Jangan kita struggle gila-gila sehingga kita terlepas pandang akhirat kita. Itu yang berlakunya isteri curang. Berlakunya suami kaki temberang. Akhirnya keluarga pasti kecundang. Faham ke faham? Isteri tak dapat apa yang dia nak daripada suami dia. Kemudian masuk kat laman sesawang, laman sosial ni, kan, cerita kisah hidup. Saya pelik, kadang-kadang saya sangat pelik. Tak kira saya ada 3 rangkaian sedang buat live sekentak. Setiap rangkaian ni, khususnya 2 rangkaian yang paling utama. Kan, orang menangis kat TikTok, orang melaung kat TikTok, meluahkan perasaan kedai tak ada. Tak tahulah tu strategi marketing ke tak. Kan? Tapi jangan sampailah kita menangis, melaung, kan, cerita hal rumah tangga kita, cerita tentang kehidupan kita. Ini bukan sekadar bukan budaya, ini bukan cara Nabi ajar kita. Melaunglah depan Allah, menangis sepopos depan Allah, sebab rezeki Allah punya. Dia akan bagi pada kamu. Kau melaung depan makhluk buat apa? Kau melaung depan netizen buat apa? Kau minta simpati orang supaya orang datang kedai kau. Itu semua cerita pembohongan. Cerita yang sebenarnya memerangkap diri kau. Dan kau percaya, bila kau menangis depan TikTok, dan akhirnya kedai kau datang, kau akan buat lagi dan buat lagi dan buat lagi. Maknanya apa? Iblis tengah gamekan kita. Iblis tengah mainkan kamu. Kan? Dia suka kamu menangis depan laman sosial ni. Kemudian kamu nampak, kedai datang lah. Oh, berjaya aku menangis itu. Ini tak betul. Nampak tak? Ini sebab tu kita kena berhati-hati dalam kehidupan ni. Kan? Kita mencari apa pun, kita kena cari Allah dahulu. Faham? Kan? Sebab Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Kita nak macam-macam, tuan-tuan. Tapi Allah tahu apa keperluan kita. Apa selayaknya untuk kita. Kita nak, Allah pun kabulkan. Sebab itu sesuai dengan keperluan hidup kamu. Tapi berapa banyak permintaan kita Allah tak kabulkan? Sebab Allah tahu. Mungkin saja kalau Allah kabulkan, kita rosak iman kita. Kita lalai, kita leka. Maka setiap ruang dan posisi hidup kita, perbanyakkan, perhebatkan, perkasakan syukur kita pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tingkatkan amal kita. Allahu Akbar. Satu ada seorang sahabat saya. Dan ketika dia tak ada apa-apa, dia mesti rumput tepi jalan, tuan-tuan. Mesti rumput tepi jalan. Tapi impian dia besar. Satu hari nanti aku nak jadi tokey mesti rumput. Lepas dia pandai mesej rumput, dia tahu nak kira sebagainya, kan? Kemudian dia mula buka syarikat. Dia mula ambil tender. Dia belajar lah sebelum ni. Bila dia dah berjaya, tuan-tuan, rumah tangga dia lingkup jahanam. Bercerai, suami isteri bercerai. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal dulu bila susah ada masa dalam keluarga. Bila susah dulu, tuan-tuan, dia ada banyak masa dengan bini, dengan anak-anak dia. Bila dah mula berjaya, ada happy hour. Bila dah berjaya, nak entertain orang. Bila dah berjaya, tuan-tuan, nak jaga toke-toke ni, pengarah-pengarah agensi ni, nak jaga, nak jolok. Duit dah mula tak berkat. Dulu gaji 1,500. Sekarang setiap bulan dapat 50-60 ribu keuntungan syarikat. Tapi tak berkat sebab jolok, rasuah. Nampak tak? Dah tak ada integriti. Allahu Akbar. Tak gerti-gerti malu pada Allah. Subhanallah, solat pun dah langgar. Deal pun kat dalam pub.
Allahu Akbar. Dah kena ikut gentak orang yang bagi projek. Subhanallah. Habis. Bercerai-berai. Nampak tak? Sebab itulah kehidupan kita ni. Siapa pun, apa pun keadaan kita, situasi kita, Allah lah tempat rujukan kita paling utama. Utama. Allah paling utama. Rujukan kita paling utama Allah SWT. Jadi, kita nak rujuk Allah macam mana? Maka belajarlah. Kan? Kita berguru, pergi masjid, pergi surau, majlis ilmu. Kita ni, cuba cek tuan-tuan. Tahun 2023, yang telah berakhir, yang telah pun kita tinggalkan 365 hari. Betul tak? Setahun 365 hari. Kan? 365 hari yang telah kita tinggalkan. Cuba kau congak-congak sikit. Kalau bodoh matematik pun kau tahu kira. Berapa kali kamu hadir seminar-seminar kekeluargaan. Berapa kali kamu telah hadir program-program kekeluargaan. Yang mana ilmunya kamu boleh terapkan dalam perjalanan hidup kamu. Dalam mendidik, mentarbiah, membimbing, mengasuh seluruh ahli keluarga kamu. Cuba jawab. Berbanyak kelas-kelas agama yang telah kita hadir. Berapa banyak program-program agama yang telah kita hadir. Nampak tak? Kita bekerja 7 hari. Kita bekerja 6 hari. Kita bekerja 5 hari. Kita sanggup tahan 8 jam. Tapi kuliah maghrib hanya 40 minit, setengah jam tu, bontot kita keluar-keluar. Tiba-tiba keluar api. Beruap-guap, berasap. Nampak tak? Lutut kita tiba-tiba jadi longgar. Nampak tak? Punggung kita tiba-tiba dah jadi bisul. Ada bisul. Kita kerja 8 jam. Tapi 30 minit untuk dengar benda baik tak mampu buat. Terutama yang lelaki-lelaki. Dah bergelar ayah, dah bergelar suami. Paling susah masuk program majlis ilmu. Kita penuh ego, penuh sombong, penuh angku. Ini masalah kita. Kemudian tak jadi orang bersyukur. Banyak cek salah orang. Baik, cari setiap inci ruang orang salah. Ini cerita seorang sahabat saya lah. Sahabat saya ni pengurusi masjid. Orangnya hebat, terbaik. Berubah masjid tu lah. Dengan kepimpinan dia. Leadership dia yang hebat. Leadership. Memang hebat budak ni. Saya jumpa dia secara peribadi. Saya kata, kau memang, Allah, Alhamdulillah, kau pegang masjid banyak berubah. Sebab kita kenal pengurusi-pengurusi sebelum-sebelum ni. Yang ada banyak masjid juga kadang-kadang ketelusan tu boleh jadi satu persoalan. Menguruskan keuangan itu jadi persoalan. Ya. Sebab masjid tu rumah Allah. Yang menguruskan tak semesti dikenal Allah. Dia popular, dia dikenali orang, tapi tak semestinya dia adil, dia pegang amanah, dia jujur, dia ada integriti, tak semestinya. Kan? Faham ke faham? Sahabat saya ni orangnya bagus, hebat. Maka setiap kali kalau ada majlis, dia bagi semua orang makan. Setiap kali ada majlis, ceramah ke, kan, apa saja program agama, kan, kalau ada majlis, semua orang datang 500 dia bagi makan. Kan, saya tanya dia, macam duit? Usaha bang, kita kena usaha. Cari duit, Alhamdulillah kan. Tapi, dengar ni, manusia ni, kalau kau fikir apa dikata, engkau boleh rosak iman kau. Engkau boleh jadi lelah, boleh jadi penat. Manusia ni penat, kita nak layan kerenah dia. Maka datanglah bunyi-bunyi yang tak sedap. Membazir bagi orang makan. Membazir bagi orang makan. Kau nampak tak sikap manusia? Dulu, tim dulu, ada majlisnya, yang makan penceramah, confirm penceramah makan. Kemudian yang makan, kemudian siapa? AJK. Faham tak? AJK. Boleh faham? AJK yang makan. Maka jemaah yang lain, balik dia kata apa? Kita bagi derma, bagi sumbang. Yang makan AJK je. Kan? Kita orang kampung tak kerti makan ke? Apalah korban potong seekor kambing. Dia makan antara dia je. Apalah, aduh, baik. Nampak? Ajak makan salah, tak ajak makan salah. Memang pegangan kita macam tu lah. Nampak? Ada je sebab hidup sentiasa cari apa? Cari silap orang. Hidup sentiasa cari kurang orang. Allah tak letak kita kat bumi Allah ni suruh kau cari silap kau, bukan cari silap orang. Engkau panggil seluruh penduduk kampung, kau berdiri kat depan, kau cuba tengok. Kau tanya penduduk kampung, apa silap kau? Berapa banyak silap kau? Kurang kau orang akan cakap. Jadi kau kurangkan bercakap hal orang, engkau banyakkan bercakap hal kau. InsyaAllah kau selamat. Ya, lorat cerita anak-anak orang, anak dia sendiri pun tak betul. Sibuk cerita rumah tangga orang, rumah tangga dia sendiri pun tak betul. Kan? Sibuk cerita kiri kanan depan belakang, dalam diri dia pun tak pernah dibajai dengan kasih sayang, tak pernah disuburkan dengan perkara yang baik. Allahu Akbar. Nampak tak? Ini masalah kita dalam kehidupan. Allahu Akbar. Subhanallah. Sibuk sangat cerita hal bini orang. Pam, bini pula masalah. Nak tak muka kau mana? Takkan nak tak muka kau dalam surau? Man, wallahu alam. Soalan yang pertama.
Yang daripada platform F, Farah Diana. Ya, Farah. Pak Riz, kawan saya cerita, dia anak mangsa rogol, mak dia ada masalah gila dan lembam. Apa yang nak nasihatkan dia? Dia hidup tanpa apa-apa. Macam mana? Bismillah. Pak Riz, kawan saya cerita, dia anak mangsa rogol, mak dia ada masalah gila dan lembam. Allah Akbar. Apa yang saya nak nasihatkan dia? Dia hidup tanpa apa-apa. Sahabat, kan, kita tak boleh ubah masa lepas. Kita tak boleh padam masa lepas, tapi kita boleh bina masa depan. Memang ada manusia bangsat kat luar sana yang mengkhianati bangsa dia sendiri, yang menzalimi bangsa dia sendiri. Memang ada banyak manusia kat luar sana yang dalam kehidupan kita ni, dalam teori-teori kita ni, dalam wilayah kita ni, ada banyak manusia bangsat kan, yang mengkhianati manusia lain. Seperti sahabat anda punya mak, dia dah tak betul dari segi minda dia, ada orang sanggup rogol. Ini saya dengar sendiri. Saya dengar sendiri, bukan dengar, saya jumpa sendiri kes macam ni. Sepanjang 26 tahun saya buka training konsultan saya jumpa benda ni. Ya, saya jumpa. Allah Akbar. Paling sedih, anak ini lahir daripada peristiwa mak dia dirogol. Anak ini hidup dalam keadaan penuh dengan cacian, cercaan. Sebab kita hidup dengan manusia yang mulut yang tak pernah berhenti cerita hal orang. Kan? Kita hidup dengan satu bangsa kan, yang mulutnya tak pernah berhenti mengata orang. Allahu Akbar. So anak ni kena kuat, kena semangat. Anak ini, sahabat anda, jiwanya kena kental. Perkataan saya paling popular dalam live saya kata apa? Pergi mampus apa kata orang. Kita fikir apa Allah kata. Allah yang takdirkan kamu hidup. Allah yang takdirkan kamu lahir dalam keadaan seperti itu. Sebab Allah nak kamu jadi orang hebat. Kalau doa kamu itu dibandingkan doa orang yang ada bapa ada mak, tak sehebat anda. Doa anda mahal. Anda datang dalam kehidupan yang penuh dengan cacian, kutukan orang, memandang rendah pada anda. Tapi kalau anda mampu rentasi perjalanan itu, kata sahabat anda, dia manusia lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia daripada banyak orang yang orang nampak mulia. Malah lebih tinggi pada ulama. Sebab ujian dia sangat besar. Ulama pun tak sebesar tu ujian dia. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Setiap apa yang berlaku itu atas pengetahuan Allah. Allah tahu. Allah takdirkan begitu. Maka terima ibu tu seadanya. Terima dia. Kamu tak pernah hina kerana ibu kamu gila. Kamu tak pernah hina kerana ibu kamu lembab. Kamu tak pernah hina. Hinanya manusia itu sebab amalan dia. Sebab akhlaknya. Sebab adabnya. Jadilah manusia hebat. Kalau kamu jadi orang, saya selalu kata dalam motivasi saya, kalau kau pakai naik basikal, tak ada orang nak tengok kau. Tapi bila kau pakai Ferrari Porsche, orang akan pandang kau tak berkelip mata. Dan mereka terlupa siapa bawa kereta tu. Dia tak tahu yang bawa kereta tu macam mana, siapa orang dia, kan, bekas pelacur ke, kan, anak siapa ke, tak sah taraf ke, apa, orang tak ambil tahu dah. Orang nak tanya, macam mana kau dapat capai ni? Hebat lah, bisnes apa kau buat, nampak tak? Jadi, kalaulah kamu masih lagi terikat dengan apa orang kata, jadilah orang berjaya. Ha? Jadilah orang berjaya. Kan, kalau kamu ni hidup dengan apa orang kata, jadilah orang berjaya. Maka bila kamu berjaya, kan, kamu akan terhindar daripada banyak perkara yang boleh menyebabkan kamu down. Jadi orang berjaya, insya-Allah. Usaha. Sebab itu fitrah manusia. Yang naik basikal tu dihina, dicaci, dikutuk. Apa nak jadi naik basikal? Tak berkembang-kembang. Pada dia, ada orang dia nak kekal naik basikal. Bagi dia itu satu kebahagiaan. Dia boleh beli kereta, dia boleh beli motor, tapi dia tak nak. Dia seronok, dia happy. Buat apa? Duduk kampung. Dia kata, bagi dia. Kita jangan tentukan kehidupan orang. Sebab orang yang buat keputusan untuk hidup dia, dia tahu apa yang dia nak. Kenapa kamu nak tentukan apa orang punya kehidupan? Dia tahu apa yang dia nak. Nampak tak? Jadi cakap pada sahabat kamu, dia adalah manusia yang sangat mulia. Kalau dia kekal kat track yang pernah dilalui oleh Nabi SAW, apa dia? Jangan give up, jangan putus asa. Pergi mampus apa kata orang. Teruskan perjalanan. Allahu Akbar. Subhanallah, berapa ramai orang lahir daripada mak bapak yang baik tapi jadi buruk. Berapa ramai orang ada bapak, ada mak, kenal mak dia, kenal bapak dia dalam satu rumah, tapi berzina dengan orang. Kan? Allahu Akbar.
kamu tidak ada satu dosa pun dengan apa yang berlaku pada mak kamu. Kamu tidak berdosa seinci pun, setitik pun, sehama pun atas apa yang berlaku pada mak kamu. Demi Allah, angkat tangan kamu. Wahai Allah, kalau kami dizalimi, tolonglah aku, pandanglah aku, bantulah aku ya Allah, berikan aku kekuatan. Minta berikan aku kekuatan. Suruh kawan amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Jadikan satu amalan, insya-Allah. Dan Allah akan bagi satu kekuatan luar biasa. Allah Akbar. Berapa ramai orang duduk di setinggan hari ini jadi doktor. Yang dulunya bapak dia tinggal setinggan di Kuala Lumpur sana tu, hari ini jadi jurutera. Dah pencen dah pun. Kan, kalau kita masih ingat, kan, banyak taman setinggan, kawasan perumahan setinggan di Kuala Lumpur. Ketika saya dibesarkan tahun 80-an, 70-an, 80-an, masih ada setinggan di Kuala Lumpur. Kan, Kampung Kerinci. Kan? Oh, banyak. Kan? Saya sendiri pun pernah pergi kat kampung saudara saya, ada yang tinggal kat sana. Orang hebat. Saya salah seorang saudara saya pelakon. Hari ni pelakon. Tapi tak naklah saya nak wawarkan pelakon siapa. Saya tak minat nak cerita pasal ni. Tapi pelakon, tapi datang pada setinggan. Nampak tak? Contohlah. Kan, berapa ramai orang politik hari ni, bapak dia dulu penodai getah je. Kan? Melaka, TYT. TYT Melaka. Datang pada keluarga yang susah. TYT Melaka. Kan? Datang pada keluarga yang susah. Adakah dulu kerja nori getah dan sebagainya. Kehidupan ini boleh diubah kalau kamu nak. Tapi kalau kamu bawa kehidupan yang lepas, kan, di masa depan, kamu tidak akan menjadi orang yang hebat. Siapa pun kita semalam, kita boleh bina hari ini lebih baik. Siapa pun kita kemarin, kita boleh bina kehidupan lebih baik hari ini. Semuanya anda, terpulang pada anda. Cari kawan yang bagus-bagus. Anda jadi sahabat yang sentiasa bangunkan kawan anda. Bagi nasihat yang positif. 10 kali dia jatuh, 100 kali anda angkat dia. Jadi kawan yang tak give up untuk bangunkan kawan anda. Sebab sejarah yang dilalui yang lepas itu bukan senang untuk dilupakan. Bukan mudah untuk ditinggalkan. Jadi kamu kena jadi kawan yang terbaik. Yang apa pun terjadi, duduk sebelah dia. Duduk di posisi sebagai seorang sahabat. InsyaAllah kawan anda jadi kuat. Besarkan persahabatan anda tu dengan mencari kawan-kawan yang baik-baik. Sentiasa doa pada Allah, hadirkan kawan baik-baik. InsyaAllah bila anda menjadi kawan yang baik, Allah sendiri muliakan anda. InsyaAllah. Wallahu alam. Next. Daripada Puan di TikTok, Puan Flowers, orang yang menolak melakukan sunnah-sunnah Nabi, tak solat dan puasa, tapi lebih menjaga hubungan dengan manusia, boleh ke? Dah solat tu perintah Allah, wajib, kan? Benda yang paling utama ialah wajib, kan? Maka wajib itu mesti kena buat. Dalam solat itu fardu. Dalam solat ia ada amalan-amalan sunnah. Dalam solat yang fardu tadi tu ada amalan-amalan sunnah, amalan-amalan Nabi. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Salam yang pertama dalam fardu. Dalam fardu solat tu, rukun solat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Sah solat kita. Tapi kalau kita nak hidupkan sunnah Nabi, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunnah. Nampak tak? Maka sunnah ini dibangunkan di dalam kefarduan. Tapi tak bangunkan sunnah, tak jadi masalah. Tapi kita tinggallah fadilat sunnah. Kita tinggallah kan fadilat sunnah. Jadi yang paling penting ialah fardunya. Kau bagi salam tapi tak solat, apa jadi tu? Kan? Fardu tu yang utama. Sebab tu ulama garis pandukan kita. Taubat itu salah satunya ialah jangan tinggalkan solat qada. Ada kenapa tak jelas Itu mana TikTok ke Facebook? TikTok tak jelas Kamu tinggalkan solat masa remaja dulu, kita lalai kan. Masa zaman sekolah, masuk universiti atau kita kerja dulu, kita lalai. Dah kahwin ni mulalah kita ada keinsafan. Nak jaga solat. Tapi pada waktu yang sama, bila kamu jaga solat, jangan lupa untuk ganti balik solat fardu kamu. Sebab fardu wajib kena ganti. Kan? Wajib kena ganti. Maka kamu buat qada solat. Maka kamu kena utamakan qada solat berbanding dengan solat-solat sunat. Sunat dengan wajib utama. Maka
Boleh ke saya buat solat sunat sedangkan saya masih lagi qada solat? Teruskan qada solat. Pada waktu yang sama, jangan tinggalkan yang sunat. Qada yang wajib tadi tu jalan, sunat jangan pinggir. Ada yang kata selagi saya tak settlekan qada solat, maka tak boleh buat sunat. Yang ni saya belajar, wallahu alam. Saya belajar Yang saya belajar, ustaz saya kata teruskan solat sunat, namun pada waktu sama carry. Bawa sekali qada solat. Kau solat sunat tapi tak qada, tak boleh lah. Itu memanglah masalah. Kan? Kau lebih ke sunat berbanding wajib. Yang wajib tu wajib ganti. Wajib ganti. Kan? Macam kita puasa Ramadan, kita puasa, lepas tu kita ada puasa sunat. Kan? Sunnah. Kan? Nabi buat, contohnya puasa 6. Puasa 6 contohnya. Bila kita puasa 6, kita belum ganti lagi kan? Puasa 6, tapi azam itikad kita nak akan ganti puasa selepas tu. Sambil tu kita puasa wajib. InsyaAllah puasa ganti. InsyaAllah dapat pahala. Kan? Next. Daripada TikTok Sheila Kai. Assalamualaikum Pak Haris. Adik-beradik bertahun tak bertegur sapa. Macam mana nak selesai nasihat? Kalau kamu rasa Allah gurau-gurau main-main, teruskanlah tak bertegur sapa. Kalau kamu rasa Nabi sampaikan sesuatu perkara berkaitan dengan silaturahim tu saja-saja Nabi cakap, teruskanlah bergaduh. Kalau kamu rasa bahawa putus silaturahim tu tak ada kesan kat dalam kubur, tak ada kesan kat akhirat, alah apa kesan sangat, aku solat aku jaga, Mekah aku pergi nak dekat 400 kali. Kan? Aku ni sedekah kat madrasah tiap-tiap bulan. Silaturahim tu tak ada masalah. Kalau kamu rasa macam tu, teruskanlah. Nabi kata, Nabi ni tak mengaku umat. Iman kita akan terkucil, akan jadi masalah. Besar masalah ni bila putus silaturahim. And tiada kemuliaan bagi orang putus silaturahim. Nak memiliki syurga Allah, kan, hilang ihsan. Macam mana? Engkau rasa engkau boleh masuk syurga Allah dengan solat engkau? Engkau masuk syurga bukan sebab solat engkau. Engkau masuk syurga bukan zikir engkau. Engkau masuk syurga Allah SWT bukan dengan Quran yang kau baca, kau khatam berulang kali tu. Engkau masuk syurga Allah SWT dengan ihsan Allah. Itu pesan Nabi. Satu, Nabi buat solat taubat. Satu, Nabi bertaubat pada Allah, beristighfar berterusan. Sampai Siti Aisyah tu rasa sedih tengok Nabi dalam keadaan seperti itu. Kan? Sebab Nabi bagi tahu ihsan Allah. Yang kita bimbang tak dapat ihsan Allah, tak dapat kasih sayang Allah, tak dapat reda Allah. Macam mana nak dapat ihsan Allah kalau kau kat dunia tak ada ihsan? Sesama makhluk tak ada ihsan kepada sesama adik-beradik. Sedangkan ada orang, ada yang dikatakan di riwayat cerita masuk neraka kerana khianat menzalimi kucing. Seorang pelacur Allah angkat jadi ahli syurga kerana selamatkan anjing. Nampak tak? Sedangkan anjing dan kucing tu jadi punca terlucut dan memiliki ihsan. Ini ke pula manusia yang makamnya, yang makhluk yang paling Allah muliakan. Kau putus silaturahim selamba je sebab engkau ego, sebab engkau sombong, sebab engkau angkuh, sebab engkau rasa kau betul. Orang putus silaturahim ni sebab dia rasa dia betul. Di pihak dia betul, yang sana pun kata betul. Jadi kalau besok di mahkamah Allah engkau dikatakan tak betul, dua-dua Allah kata aku tak terima amalan aku sebab engkau sombong dengan aku. Aku arahkan berkasih sayang, aku hantar Nabi aku untuk sebarkan kasih sayang rahmatan lil alamin. Engkau dengan sombong, dengan angkuh, kan? Engkau putuskan silaturahim, kau tinggalkan kasih sayang. Sebab kat dunia orang panggil kau tuan haji, orang panggil kau tuan guru. Kat dunia orang panggil kau dengan panggilan yang baik. Engkau rasa apa? Panggilan tu aku nak terima. Mampus kita, jahanam kita. Nampak tak? Jadi kalau kamu sedar benda ni berat, maka jadilah orang yang pendamai. Damaikan dua puak yang bergaduh ni. Solat sunat, hajat, terus jalan. Minta bantuan Allah, wahai Allah, aku tak mahu ahli keluarga aku menjadi bahan bakar dalam neraka. Ni janji Allah ni, main-main. Tolonglah aku, wahai Allah, untuk jadi pendamai kepada dua puak yang bergaduh ni. Mereka ni adik-beradik aku, wahai Allah. Mereka ni bapak-bapak saudara aku. Bapak saudara dah makin tua. Dia bergaduh dengan bapak kita. Bapak kita ada puak dia. Yang sana pun ada puak dia. Atau bergaduh sama sendiri. Sampai membawa kepada anak-anak buah bergaduh sama. Hara keluarga. Semata-mata kerana wasiat.
semata-mata kerana gumar pusaka, semata-mata kerana hibah, bergaduh-gaduh. Yang dalam kubur tu dah betul-betul lah berkorban segala-galanya masa dia hidup. Hari ini terkorban kerana kebodohan, kejahilan, kedegilan, keegoan, kerakusan anak-anak yang ditinggalkan. Maka Nabi kata 3 perkara bawa masuk ke kubur. Salah satunya doa anak soleh. Mana doa anak soleh? Jadi tolong tuan-tuan, ambil berat, saya ambil berat. Tinggalkan anak-anak yang belajar untuk merendah diri, hidup sebagai hamba. Kau kerja macam nak mampus, separuh nyawa, kan? Beli aset. Last kali kau mati. Hari ini mati semua mengejut tuan-tuan. Kau tinggalkan anak-anak kau tanpa iman. Engkau tinggalkan anak-anak kau yang tidak bertakwa pada Allah. Engkau tinggalkan anak-anak yang solat entah macam apa je. Kan? Macam biji jagung. Dia gongak-gongak. Kemudian kau mati. Engkau masuk dalam kubur. Anak kau yang kat dunia ni, tanpa iman, tanpa takwa, tanpa pengetahuan agama, yang kau tinggalkan bini kau, kan? Yang dengan harta banyak, kau kasih macam ni. Harta tau boleh buat orang lupa tau. Harta tau boleh buat orang lalai tau. Satu, mantapkan iman, mantapkan akhlak, mantapkan adab. Satu saya pesan pada semua yang tengok setiap masa, saya akan beritahu. Antara cara nak samakan iman anak-anak, kalau kita tak cukup kuat, hantar anak ke madrasah. Paling tidak dia ada ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Dia belajar kat madrasah, zikirnya banyak. Dia belajar kehidupan sunnah Nabi. Dia hidupkan sunnah Nabi. Allahu Akbar. Dengan zikirnya, dengan Quran yang tak pernah miss. Dengan solat tahajudnya. Dengan solat duhanya. Dengan solat isra' dengan puasa Senin Kamisnya. Ini madrasah Pak Riz lah, Pak Riz cerita. Entahlah. Kita dah buka peluang pun orang ragu-ragu. Anak degil 10 kali kau suruh solat, sekali pun tak solat. Kan? Kau tak boleh buat apa-apa dah. Kau hantar kat madrasah. Cuba tengok apa kita buat. Dan insya-Allah, kan, sedegil-degil dia pun disolat. Kan, seliar-liar dia pun disolat. Sekeras-keras pun disolat. Kita beliakkan mata je, tengok macam ni je. Masalah kau. Tak nak solat. Masalah kau. Solat dia. Kan? Seminggu lepas tu, dia tak nampak kita, dia dengar suara kita pun. Dia lama-kelamaan dia solat tanpa kita. Ini teknik, ini kaedah. Kan? Kadang-kadang keras. Keras-keras ada sentuhan kasih sayang. Dalam sayang tu ada keras. Dalam keras ada sayang. Faham ke faham? Hantarlah anak. Apa lagi? Tunggu-tunggu. Adik-beradik kalau bergaduh, kan, atas sebab 1001 perkara, itu adalah satu kebodohan paling dahsyat. Belajar dan rendah diri. Orang yang merendah diri tidak pernah hilang harga diri. Orang yang merendah diri tak pernah hilang maruah diri. Percayalah, di sisi Allah dia paling mulia. Maka bila jenazah tu diangkat ke langit, penduduk langit menyebut-nyebut nama orang ni. Inilah orang yang dulunya masih hidup. Dia ketepikan soal maruah dia. Dia ketepikan soal kedudukan dan status dia. Dia sanggup dicaci dihina demi untuk satukan orang yang bergaduh, adik-adik dia. Dia tak pernah peduli yang dia abang, dia tak pernah peduli dia kakak. Dia sanggup mengadap adik-beradik dia untuk satukan mereka. Ini orang mulia. Allah muliakan, maka penduduk langit akan muliakan. Tak nak ke? Kau tengok, artis bila berjalan menjerit orang. Engkau suruh best jadi artis. Untuk apa tu? Kemuliaan yang hilang di dunia. Tak bawa ke akhirat, tapi engkau besok balik menjerit penduduk langit. Itulah dia, the real artist untuk akhirat besok. Faham? Itulah the real popularity yang kita cari. Sahabat, bagi mampus viral kat dunia, kita cari viral kat akhirat. Nampak tak? Kita nak nama kita disebut-sebut di langit. Sebab apa? Sebab Allah sebut nama kita. Wahai Jibril, Polan bin Polan ni orang yang tidak pernah berhenti mengharapkan ihsan aku. Aku sayang dia. Wahai Jibril, sampaikan pada penduduk langit yang aku sayang dia. Maka Jibril kata, wahai Allah, aku sayang orang ni, aku sayang Polan bin Polan ni kerana engkau sayang dia. Maka Jibril berkata kepada penduduk langit. Penduduk langit berkata, bergema, bersuara, wahai Jibril, kami sayang Polan bin Polan ni kerana Allah sayang dia. Wah, hebat, luar biasa. Nampak tak? Jadi satukan yang berbalah. Jangan tambah minyak dalam api yang tengah marak. Subhanallah. Semuanya nanti terbakar. Subhanallah. Dunia, bila sakit ada Panadol. Bila sakit pergi hospital, pergi klinik. Tapi akhirat tuan-tuan, Panadolnya, hospitalnya, api neraka tuan-tuan. Na'uzubillah min zalik. Wallahu alam. Next. Daripada TikTok
Dia pakai mic. TikTok ni pakai mic. Satu kena dengar kat mic. Daripada TikTok Khatijah Aijamis. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami sara keluarga dengan duit rasuah. Macam mana ya? Minta maaf lah. Nelayan tengah laut tuan-tuan nak dapat siku ikan pun azab. Tak pernah terfikir kan, untuk kianat keluarga dia. Walaupun dia tak pandai, macam suami kau, macam suami orang lain, macam aku, tak masuk universiti, tapi bagi anak rezeki yang halal itu lebih mulia. Lebih mulia makan seekor ikan kongsi 8 orang daripada makan setiap 8 orang makan seekor ikan. Dia bukan isu apa yang kau makan tu semata-mata, tapi isunya duit apa yang kau beli untuk ikan yang kau beli tadi. Duit bagaimana yang kau dapat untuk besarkan anak-anak kau. Besok anak kau jadi pengumpak, pecah amanah, makan rasuah macam kau, engkau juga menangis hujung usia kau. Nampak tak Saya ada seorang kenalan uniform. Anak dia hantar kat saya. Kan? Dia cerita dia makan rasuah. Organisasi dia semua, hampir semua makan rasuah. Dia dah hantar anak dia ke madrasah saya. Dia depan saya, Allah takdirkan dia depan saya. Takkan aku nak cakap, tak tahulah, saya tak boleh campur lah. Tak, aku cakap walaupun pedih. Aku cakap walaupun pedas. Aku cakap walaupun telinga dia bernanah. Kan? Kau tak malu ke dengan Allah? Engkau hantar anak kau pada aku, tapi engkau sini tak pergi pada Allah. Macam mana? Engkau hantar anak kau ke aku untuk aku bangunkan dia supaya dia kenal Allah. Engkau sebagai bapa, kau dah hantar anak kau untuk kenal Allah. Kau tak kenal Allah. Kau tak malu ke? Engkau nak bayar yuran pada aku dengan duit rasuah kau ke? Kau tak malu ke? Kau tak bayar pun tak apa lah. Engkau nak bayar yuran anak kau dengan duit rasuah kau. Kau patut malu dengan Allah. Aku ni, dalam madrasah aku ni, ada banyak orang tak boleh bayar. Dan aku bagi percuma belajar kat madrasah aku. Lebih mulia daripada aku harap, aku tekan, dia rompak duit orang. Dia pecah manah, semata-mata nak bayar yuran. Malu dia. Dia kata kalau tak ambil pekerja bawah ni, dia taklah berada kat paling atas, tapi dia berada di satu level yang mana dia juga ada pekerja kat bawah dia. Kan? Dia kata apa, kalau saya tak ambil pekerja bawah bising, pergi mampus ada bising daripada Allah bising. Nampak tak? Pekerja 3, 4 orang, 5, 6 orang, 7, 8 orang, 10 orang ni bising, apa masalah kau? Bos atas pun bising, pergi mampus bos atas, patut baling dia dan longkang. Besok faham tak? Engkau ni, kita ni semua tuan-tuan lahir dengan air mani, air busuk, tahu tak? Air busuk bukan air orange. Ada orang pergi kat Starbucks tu, pergi kat hotel mewah 7, 8, excuse me, air mani ice please. Ada? Tak ada. Kita datuk besar mana pun kau, kan? Pembesar mana pun kau, engkau datang pada air mani. Yang manusia hari ini bukan macam nak sujud, macam main nak sujud, nak sembah-sembah kita, sembunyi kedudukan tinggi. Faham tak? Bukan main agung-agung kita, membodik-bodik. Siapa engkau ni? Air mani. Dan sepanjang hayat engkau, tak kira engkau besar mana pun, menteri besar ke PM ke Gaja ke siapa pun kita bawa tahi setiap hari lah. Bawa tahi setiap hari. Bawa tahi. Faham tak? Bawa tahi. Dah lah daripada tangga air mani. Lepas tu bawa tahi. Mati pula jadi bangkai. Apa nak bangga diri ni? Apa nak besar-besarkan diri kita ni? Nampak tak? Berhenti makan rasuah. Kata suami berhenti. Kau rakamkan ni. Kalau siapa yang tengok saya kat TikTok, video ni takkan dapat lagi. Pergi kat Facebook saya. Pergi ambil part ni bagi suami. Kan? Jadi manusia yang bermaruah. Bapak saya sekarang dah uzur, dah tak ingat. Kan? Besarkan anak-anak 6 orang dengan kerja berpanas, berhujan, ribut, jatuh motor 3-4 kali. Sepanjang ni nak besarkan anak-anak dia. Dengan duit yang halal. 2 kali pergi haji. Beberapa kali pergi umrah. Tapi 2 kali pergi haji. Allahu Akbar. Kerja buruh. Besarkan anak-anak jadi manusia. 1 sen pun rasuah tak terima. Nampak tak? Boleh besarkan anak. Bukan bapak aku je. Bapak aku orang banyak macam tu kan. Betul tak? Kan? Besarkan anak. Lori getah. Besarkan anak dengan tangkap ikan. Besarkan anak dengan pungut hasil hutan. Jadi tukang rumah kampung. Faham ke faham? Jadi buruh. Bawa lori. Kerja kerani. 1 sen duit rasuah tak ambil. Boleh besarkan anak. Masalah kita pula zaman hari. Zaman susah. Kepala otak kita susah. Kau ingat kau seorang je susah. Semua orang susah. Madrasah pun susah. Kita takkan mungkin, insya-Allah, takkan mungkin kita cemarkan agama ini dengan akhlak buruk kita. Berhenti makan rasuah, berhenti pecah manah. Berhenti besarkan anak walaupun tak ada duit. Itu lebih baik daripada kita ambil rasuah, bayar kereta setiap bulan, bayar rumah, terbakar kereta kau. Malah top kereta, accident, mati semua satu keluarga. Kau nak? Potong bagi suami. Potong video ni bagi suami. Suami laki saya pun tak ada masalah. Bang, sayang kami tak satu keluarga. Kalau abang sayang bang, berhenti makan rasuah, kata Pak Riz. Bukan kata aku, kata Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Besok naik kereta, pam, jatuh gaung, semua mati. Macam mana?
Sebab kereta tu pun dibeli dengan duit rasuah. Besarkan anak-anak pun rasuah. Besok kahwin, beranak pinak, semua masalah. Engkau besok dah uzur, umur dah 60 lebih, takkan umur kau tak naik-naik kan? Betul lah, umur kau masuk 55, 65. Masa tu engkau dah tak kuat, kerja pun dah tak ada, tapi engkau besarkan anak-anak kau dengan rasuah. Darah daging ni penuh dengan rasuah, and kotor. Berkahwin gaduh, kahwin bercerai, kahwin tak jadi manusia. Yang tu cucu berzina sana sini. Nampak tak? Allahu Akbar. Yang ni isteri anak kita ni curang. Yang tu pula laki skandal. Masa tu kau pening kepala tau. Masa tu baru kau nak nangis. Masa tu baru kau nak insaf. Masa tu baru kau nak fikir. Masa tu baru kau nak ingat Allah. Ingat sekarang, berita dah sampai pada kau. Cakap suami macam tu. Tinggalkan semua benda. Allahu Akbar. Subhanallah. Kawan saya 3 kali henjut jantung. Rasuah tak berhenti. Hidup senang. Kereta Ferrari, Merc, rumah besar, semua rasuah. 3 kali kena henjut jantung. Serangan jantung 3 kali. Jalan tuan-tuan, jalan. Awal langsung tak bagi dia peluang. Sekali kena hantar hospital, henjut puk, nafas. Okey balik. Puk kena balik. Kelang kabut, nurse. Dah okey, dah atas katil. Dah settle lah. Cabut mesin, pam. Jauh ni, ikut. Bukan, dia balas. Apa? Kau tanya. Apa? Tinggalkan suami berusaha ke gitu? Dia macam ni. Saya tak boleh buat keputusan nak tinggalkan suami, tak tinggalkan suami. Kena review Jawatan Islam. Dapat pendapat Jawatan Islam. Dia bukan macam tu je. Kan? Kawan saya kali pertama, pap, njut, pap. Okey, sedar kan? Pup, kena balik. Kelang kabut, hospital, tekan, pap. Kenapa balik? Settle. Dia akan dalam keadaan yang tenang. Jut datang lagi, kali ketiga. Jalan terus, tuan-tuan. Awal langsung tak bagi peluang. Jalan terus. Bukan tak bagi peluang. Dah terlalu banyak peluang, tinggalkan. Dah banyak berita baik datang, singkirkan. Konon macam lambat mati. Muda lagi, enjoy. Allah Akbar, subhanallah. Seorang sahabat saya jutawan, tuan-tuan. And beberapa minggu sebelum dia meninggal, beberapa minggu, hampir sebulan juga. Dan sebab mesej tu ada kat saya. Jutawan, tuan-tuan. Juta duit dia. Satu hari dia mesej saya. Nak jumpa saya secara peribadi. Masa saya dapat mesej tu, saya kata, wah, ni nak bagi aku duit untuk merasa ni. Tapi saya pun ambil mudah lah. Tak, ambil nanti. Satu malam saya dapat berita, dia kena serangan jantung. Tengah malam meninggal. Awal maghrib tu dia kena serangan jantung, ICU. Kan? Hospital mahal mana pun, tuan-tuan, takkan mampu halang kematian kau. Duit banyak mana pun, tuan-tuan perempuan, kau tak boleh bayar untuk selamatkan kau. Panjang ke usia kau. Kawan saya meninggal dalam duit 300 juta. Ni kenalan saya ni, bukan gurau. Untuk apa hidup kaya raya kalau kau tak kenal Allah? Untuk apa hidup kaya raya kalau semua datang daripada hasil penuh dengan dosa dan noda? Puan yang tanya soalan, saya tak mampu nak jawab. Nak tinggalkan suami tidak. Puan kena usaha bermati-matian sebelum ambil tindakan nak tinggalkan suami. Bermati-matian di hadapan Allah, itikad nak selamatkan suami. Puan, jaga tahajud, banyakkan zikir. Wahai Allah, dengan setiap amalan ini, ya Allah, aku mohon pada Engkau selamatkan suami aku. Wahai Allah, aku adalah benteng terakhir dia. Maka aku nak cuba selamatkan dia, ya Allah. Kau terimalah doa seorang isteri. Selamatkan dia, Allah. Minta macam tu, puan. Nampak tak? Puan benteng terakhir dia. Mudah-mudahan dia nampak. Mudah-mudahan Allah bagi dia faham. Allahumma fakhihu fid din. Allah bagi dia faham tentang agama ni, insya-Allah. InsyaAllah ada yang berjaya. InsyaAllah. Puan kena kerja kuat sikit untuk agama ni. Untuk selamatkan suami puan. Dia mungkin sedang seronok. Dia mungkin tengah, yelah, makan rasuah tak kena tangkap. Bila kena tangkap, pakai songkok putih. Sebelum kena tangkap, wah, ya dia. Kan? Saya ingat lagi kat dalam TikTok ni, kan, ada satu jantan, kan, promosi tentang satu bisnes. Macam-macam dia cakap orang lain yang kutuk dia. Pam. Setahun lepas tu, dia pakai songkok putih, dia kata, rupanya yang dia ajak orang ni scammer. Wah, dulu dia anggap diri dia bagus. Ini saya dah kaji dalam-dalam.
sampai ke lubang, sampai ke celah-celah penjuru setiap dunia ini. Ini perniagaan terbaik yang saya jumpa. Ini perniagaan paling best. Faham? Setahun lebih lepas tu, kan sekarang kecoh tentang syarikat ni skema. Dia pakai sungguh putih, dia bagi tahu syarikat ni skema, rupanya tak betul. Wah, kau dah ajak orang beribu masuk. Faham tak? Nampak? Dah beribu orang kau masuk. Kat komen tu hentam dia je. Kan? Ajak orang macam-macam masuk. Wah, setahun lepas tu, kan nak dekat 2 tahun, engkau cakap ni skema, mengong betul. Kan? Macam-macam manusia lah. Kan? Yang jahanamkan orang dalam kehidupan ni. Okey, soalan. Salah seorang host TikTok apa tu, Papa Taipu hadis. Oh, Papa Taipu. Saya ni tak kenal sangat, tapi ustaz saya ni dia terkenal ni. Dia kenal semua orang hebat-hebat. Saya tak kenal, minta maaf Yang masuk, siapa pun anda, mudah-mudahan Allah rahmati anda. Siapa pun yang masuk, apa pun posisi anda, kedudukan anda dalam khalayak ramai dalam masyarakat, mudah-mudahan Allah muliakan anda dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang puan tu tanya tu bukan suami dia, tuan. Bukan tak kisahlah suami siapa pun, tuan-tuan. Memang cerita, memang skrip ni berlaku dalam kehidupan kita. Kan? Memang ada, saya pun banyak kawan ni makan rasuah. Yang paling best, kawan saya pun banyak makan. Saya paling best, tuan-tuan, kawan saya, kita masing-masing keluar universiti sama-sama. Saya keluar dulu, setahun lepas tu dia keluar. Dia keluar-keluar je, dia dapat satu kerja, saya tak nak cerita kerja ni. Tapi kerja Jabatan Kerajaan. Dia kerja-kerja, sangkut. Tak sampai setahun dia kerja, kena tangkap dengan SPRM. Dulu tak, bukan nama SPRM, dulu BPR. 1000 tahun takkan mungkin. BPR. Bumi Putra Rockers. Agaknya terkesan dengan perkataan BPR, Bumi Putra Rockers. SPM tukar nama jadi SPRM. BPR tadi SPRM. Kan? Itu bukan 1000 tahun, tak mungkin. Sampai bila-bila tak mungkin. Faham tak? Kawan saya tak sampai setahun kerja kena tangkap. Makan rasuah. Allahu Akbar. Dapat kerja yang bagus, Jabatan Kerajaan kena tangkap. Makan rasuah. Kau kena ingat, bila kau bekerja, kau syok makan, orang tengok, orang tak dapat makan tau. Dia bukan buat laporan sebab dia ni beriman pada Allah, sebab dia tak dapat makan, kau makan lebih, kau tak bagi kat dia. Dia buat report pun boleh berlaku. Ni dunia hari ni. Faham tak? Kena faham, jangan syok-syok makan, kan? Sampaikan orang lain kan jadi bengang, dia pula report. Zaman, bukan zaman ni, sepanjang zaman, daripada cerita sejarah yang kita kenal, sejarah Melaka, pengkhianatan itu telah berlaku. Sebelum zaman Melaka lagi pengkhianatan pun banyak dah. Faham tak? Kita cerita pasal tanah Melayu ni kan, sejarah Melaka sampai dah sekarang, pengkhianatan kita secara berterusan tak pernah berhenti. Faham kan? Allah Akbar. Soalan. Di platform di TikTok daripada Sheila Kai. Assalamualaikum Paris. Macam mana nak nasihat seorang yang dah usia masih tak nak mendirikan rumah tangga? Tak apa. Kan? Dia tak nak rumah tangga tak apa. Kan? Sebab ini bukan satu perkara yang perlu kita khawatirkan, perlu kita bimbang, perlu kita resah, bergelisah. Yang saya risau dah tua tapi tak nak sembahyang. Kan? Dah tua tapi masih lagi tak mengaji Quran. Dah tua masih lagi tolak dam. Yang lagi tua masih isap dam. Kan? Faham tak? Faham? Kan? Kalau dia dah umur 40 tapi tak nak kahwinkan. Dia nak tak nak, kalau takdir tu sampai dia kahwin juga. Berapa ramai orang tak nak kahwin tapi takdir ni dalam skrip hidup dia, dalam qada dan qadar dia, Allah takdirkan dia kahwin. Kahwin walaupun dia tak nak. Kan? Kau tanya lelaki, berapa ramai orang nak kahwin dua? Kau tanya lelaki. Sebagai besar nak tapi tak berani. Dia nak tapi tak dapat. Kan? Dia nak tapi tak dapat. Kan? Satu ada orang nak kahwin tapi tak dapat. Takdir yang tak bagi itu tak ada lah. So, jangan fikir ada orang kata tak kahwin ni tak ikut sunnah. Itu salah tu. Itu ulasan yang salah. Kan? Itu ulasan salah tu. Tak betul tu. Kan? Allahu Akbar. Banyak lagi sunnah yang kita tinggalkan. Kan? Allahu Akbar. Bukan tak ikut sunnah. Ada juga Imam Ahmad tu ya. Imam Ahmad Ustaz ingat Imam Ahmad. Tak salah saya Imam Ahmad. Tak kahwin. Sibuknya apa? Tentang ilmu fiqah ni sampai dia terlepas untuk berkahwin. Dia terlalu fokus. Jadi jangan kecilkan. Tak apa sahabat. Raih kawan kita, Jangan risau. Kan? Insya-Allah. Seterusnya. Okey. Di TikTok Puan Suria 2. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adik-beradik berusaha berhubung dengan abang kami tapi sebab harta dia menyepi. Yang penting kamu dah berusaha. Yang lain serah pada Allah. Berusahalah untuk satukan adik-beradik.
dia nak sepi, dia nak hilangkan diri, kita doa hidayah untuk dia. Dan kita tak boleh buat apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk satukan adik-beradik. Mungkin dia terasa hati pasal harta, pengagian yang tak seperti yang diharapkan. Dia abang, kenapa dia dikhianati? Dia abang, kenapa dia dipinggirkan? Kadang-kadang mak bapak ni pun satu hal juga. Ni bukan cerita keluarga awak Ada banyak keluarga yang saya handle case, mak bapak tak reti tau. Kan? Tak reti nak manage keluarga. Banyak. Satu aku cakap pergi bagian keluarga, orang tak nak pergi. Kan? Ada abang, dia ada keluarga, abang tu dia tak bangunkan sebagai abang. Kan? Dia fokus pada anak lain. Jadi adik-beradik lain tak respect abang tu sebab bapak tak ngam dengan anak nombor satu. Jadi adik-beradik pun tak respect abang tu. Ada berlaku dalam keluarga macam-macam lah kan. Keluarga ni 1001 benda. Tuan-tuan, yang penting jangan curang, jangan banyak sembang. Kan? Yang penting pertahankan keluarga masing-masing dengan pendekatan Islam. Kembali pada agama. Kembalikan Islam dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita selamat. Saya kena undur diri sebab lawangan azan dah bergema. Kan? Dah masuk waktu zuhur. Tuan-tuan, siapa yang nak daftarkan anak untuk belajar di Madrasah Pak Haris, lakukan, jangan ragu-ragu. InsyaAllah. Tapi ini untuk ni. Kita juga buka untuk cuti sekolah ni. Kan? Untuk daily punya tafiz boleh. Nak duduk sini selama 2 minggu sebulan pun boleh. Kita ada. And WhatsApp je kat kita. InsyaAllah. Kalau kat TikTok, pergi kat bio kita. Kan? Atau nombor telefon ada kat situ, pergi tekan nombor telefon. InsyaAllah, saya undur diri. Saya doakan anda terbaik. Sebab kita kuntum khairat ummah. Umat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai ke penjuru bersama dengan Pak Haris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang menarik daripada Pak Haris. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penjuru live dan sekarang ni pun di Melaka Madrasah Pak Haris di Melaka. Sekarang ni dah masuk waktu zuhur. Salam zuhur untuk semua insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan puan yang ada bagi soalan yang tak sempat kita nak utarakan kepada Pak Haris tadi, mohon maaf. Anda boleh tonton lagi live bersama dengan Pak Haris esok insya-Allah, di mana Pak Haris bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Jadi anda boleh naikkan kembali soalan anda. Mudah-mudahan kan soalan anda terpilih untuk kita bawa kepada Pak Haris untuk Pak Haris jawab, dan insya-Allah sedikit sebanyak dapat memberikan kita motivasi untuk kita kekal terus bangkit dalam kita membangunkan diri kita dan keluarga kita hendaknya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, seperti yang telah Pak Haris maklumkan sebentar tadi, Pak Haris juga ada buka tawaran kemasukan ke Madrasah Pak Haris sesi 2024, di mana kita menerima pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Jadi kepada tuan-puan yang sedang mencari madrasah untuk dihantar anak-anak anda belajar untuk menghafal Quran, belajar adab-adab Al-Quran, insya-Allah bolehlah kita cuba interview di Madrasah Pak Haris insya-Allah, di mana di Bukit Katil Melaka. Dan kepada anda yang menonton daripada TikTok, boleh dapatkan di bio kami, dan boleh singgah juga di TikTok tim Pak Haris, seperti kita ada Pak Haris Gallery, kita ada Pak Haris website, dan kita ada di staff Pak Haris. InsyaAllah boleh juga support di sana. Mudah-mudahan di situ juga kita ada naikkan info-info bagaimana cara anda untuk berhubung dengan kami. Dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, dah info di ruangan komen, boleh berhubung dengan kami insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Kepada tuan-tuan puan juga, Pak Haris juga ada membangunkan satu projek khas Ramadan dinamakan Projek Infak Air Iqra' Syifa Ramadan. Projek Infak Air Iqra' Syifa Ramadan, di mana kita sedang mencari penaja-penaja sahabat-sahabat di luar sana yang sudi menaja air Iqra' Syifa ini untuk kita edarkan ke masjid-masjid yang terpilih, ke rumah orang tua, rumah yatim terpilih sekitar negeri Melaka untuk Ramadan tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-samalah membantu sahabat-sahabat kita di luar sana dengan kita menyertai program Infak Air Iqra' Syifa Ramadan ini. InsyaAllah cara-cara je mudah saja seperti yang telah saya maklumkan tadi. Kalau daripada TikTok boleh pergi ke bio kami, dan jika anda menonton daripada platform F dan Y, ada di ruangan komen insyaAllah. Seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Haris, kambing murah madrasah insyaAllah. Mudah-mudahan lepas ni kalau nak beli kambing, bolehlah berhubung dengan kami insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak kita gunakan untuk kita manfaatkan dalam kita memberikan keselesaan untuk warga-warga di sini, untuk anak-anak di sini, untuk menghafal dengan lebih selesa insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua bertemu lagi dalam live berikutnya untuk kita tambah lebih banyak lagi ilmu-ilmu menarik untuk kita membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih sekali lagi. Yang baik pada Allah, yang buruk disandarkan pada kelemahan kita semua sebagai hamba, untuk sama-sama kita memperbaiki diri dan mencari Allah SWT insyaAllah. Terima kasih. Salam suhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.